Jadi pengarang kitab ini memulakan karangan beliau ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dua sebab. Yang pertama kerana mengikut bagi Quran yang mulia, iaitu Quran ini dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kerana pengarang ini beramal dengan hadis Nabi, iaitu lafaz hadisnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzam. Setengah riwayat fahuwa aqta. Hadis ni rawahu Abu Dawud wa ghairuh wa hassanahu Ibnu Salah wa ghairuh. Itu dia. Maknanya ataupun terjemahan hadis ini, setiap perkara yang mempunyai kebaikan pada syarak. Setiap perkara yang ada kebaikan, ada hak moleknya di sisi syarak, di sisi undang-undang ataupun peraturan Allah Ta'ala, yang tidak dimulakan padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terpotong ataupun orang kata cacat. Cacat, berpenyakit perkara tersebut. Maksudnya kurang berkat, ataupun dikata juga setengah ulama tiada berkat. Jadi setiap perkara hak molek ni pada syarak, kalau tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak berkat perkara itu. Maka bila sebut perkara yang baik pada syarak ni, seperti perkara wajib, perkara sunat, dan juga perkara-perkara harus yang molek lah. Itu dia. Itu sebabnya kenapa pengarang kitab ini memulakan karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dua perkara, kerana mengikut Quran yang mulia yang dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, juga kerana beramal dengan hadis Nabi ini. Itu dia. Maka suatu perkara yang berkat ini, manfaatnya kita akan dapat di dunia dan juga di akhirat. Contohnya harta yang berkat. Harta yang berkat, dia akan menghadirkan kesan yang positif bagi seseorang yang berharta, tuan harta tersebut, seperti murah hati, rajin bersedekah di dunia. Itu dia. Dan dia suka menggunakan hartanya ke arah kebajikan, ke arah perbuatan ataupun amalan yang mendatangkan pahala kepada dia. Itu tanda harta berkat di dunia. Manakala harta yang berkat di akhirat, nanti dia akan dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Pahala, balasan pahala dan syurga. Sebab itulah kalau kita hidup atas dunia ini, harta yang kita guna tidak berkat, biasanya harta yang kita perolehi itu harta yang tidak berkat. Biasanya ianya bukan setakat tidak menjadikan harta itu manfaat pada dia, mungkin juga harta tersebut boleh menyebabkan, boleh mendatangkan mudarat ke atas mereka. Itu dia. Penting sangat keberkatan ini. Kemudian kita pergi pula kepada seterusnya. Kita sudah tahu dalil ataupun tuntutan Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi kepada seterusnya, iaitu hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ataupun hukum membaca basmalah. Ada hukumnya. Maka kita ambil pendapat yang mu'tamadnya, hukum membaca basmalah ini dia ada 4 hukum.
Empat hukum membaca basmalah, iaitu yang pertamanya wajib hukumnya. Wajib membaca bismillah. Bila itu? Ketika memulakan bacaan Fatihah di dalam sembahyang ataupun di dalam solat. Hukum ini, pendapat ini adalah mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab, ada setengah mazhab tidak wajib. Dia hanya menyempurnakan Fatihah sahaja. Maka dari sisi mazhab kita Asy-Syafi'i, membaca bismillah pada Fatihah dalam solat adalah wajib. Kerana apa? Kerana di sisi mazhab Syafi'inya, bismillah itu merupakan satu ayat daripada ayat-ayat Fatihah. Itu dia. Maka hukum di sini membaca bismillah adalah wajib. Yang kedua, sunat hukumnya. Sunat hukumnya hukum membaca bismillah. Maka banyak tempat sunat hukumnya kita membaca bismillah ini. Iaitu yang pertamanya, bilakah dikatakan sunat kita membaca bismillah? Iaitu ketika kita memulakan aktiviti ataupun kerja buat kita yang harus pada syarak. Yang harus pada syarak. Asalnya kerja perbuatan tersebut, amalan tersebut, aktiviti tersebut harus. Tapi walaupun harus, dia boleh mendatangkan pahala dan apabila kita membaca bismillah. Contoh dia seperti kita mula makan. Makan makanan ini asal hukumnya harus. Cuma dia boleh menjadi sunat kalau kita niatkan kita makan itu untuk membantu, memberi tenaga kepada kita bagi mengerjakan ibadat-ibadat yang diperintahkan. Ataupun untuk memberi kesihatan kepada kita supaya kita dapat mengerjakan ibadat dengan sempurna. Kalau niat sebegitu ketika kita hendak makan, maka menjadi sunat makan kita. Dia panggil aridi, benda yang baru mendatang. Tapi asalnya hukum makan ini adalah harus. Harus. Maka walaupun dia harus, dan perbuatan makan itu adalah perbuatan yang baik di sisi syarak untuk mendatangkan pahala dan untuk mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulakanlah makan kita tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin juga dengan sebab keberkatan kita baca bismillah tu, makanan kita menjadi penawar untuk menghindar kita, menyembuh kita daripada penyakit. Sebab keberkatan itu Allah Ta'ala jadikan makanan yang kita makan insya-Allah menjadi penawar bagi diri kita. Itu dia. Okey. Contoh lain yang boleh kita ambil juga ialah memakai pakaian. Nak pakai baju, nak pakai seluar. Ada. Asal memakai pakaian yang menutup aurat wajib. Tetapi kalau kita sudah menutup aurat kita, kita nak pakai pakaian yang lebih daripada tu, maka hukumnya adalah sunat. Ataupun ketika kita memakai pakaian ketika kita berseorangan, hukumnya sunat harus saja. Maka perbuatan sebegini untuk menghadirkan keberkatan, untuk mendapatkan pahala daripada Allah Taala, kita mulakan dengan bismillah. Bila kita mulakan dengan bismillah, kita akan dapat pahala dan insya-Allah pakaian yang kita pakai itu dengan keberkatan bismillahirrahmanirrahim itu mungkin boleh menghindar kita daripada segala bala, segala bencana dan segala pelbagai mara bahaya
Dah, insya-Allah. Itu dia. Jadikanlah amalan kita itu, jadikanlah bismillah itu sebagai satu amalan. Kalau boleh setiap perkara yang kita hendak lakukan, asalkan perkara itu baik dari segi syarak, molek dari segi syarak, yang tidak menyalahi syarak, walaupun perkara harus, mulakanlah dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak memulakan perjalanan, berjalan, nak ambil sesuatu barang, ataupun nak apa sahaja aktiviti, nak dengarkan sesuatu, nak melihat sesuatu, kalau mampu, mulakan dengan bismillah. Jadikan bismillah itu sebagai wirid kita. Kenapa? Karena kita nak keberkatan di setiap perbuatan kita, kerana keberkatan inilah yang banyak mendatangkan manfaat kepada kita. Itu dia. Kalau boleh sebagai kabel kaki kita lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah dia wirid. Maksud wirid di sini bukanlah berada di atas tikar sembahyang sahaja. Maksud wiridnya kita jadikan amalan-amalan yang istiqamah. Amalan-amalan yang istiqamah. Kita amal sama-sama. Sentiasa kita beramal dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Hidupkanlah. Cuma ada di beberapa tempat tertentulah yang tidak disunatkan kita baca bismillah. Seperti nak azan, maka mengikut mazhab kita Syafi'i tak sunat kita baca bismillah. Di tempat tertentu tak payah baca. Seperti juga kita tidak dituntut kita baca bismillah ketika berada dalam tanda di tempat-tempat kotor. Itu dia. Okey, kemudian yang ketiganya, hukum membaca bismillah ataupun hukum membaca basmalah ini haram hukumnya. Haram hukumnya apabila hendak memulakan perbuatan ataupun perlakuan yang haram zati. Itu dia, haram zati. Seperti meminum arak dan sebagainya. Itu dia. Seperti meminum arak dan sebagainya. Banyak lagi lah. Nak zina, baca bismillah atau haram. Ditakuti pula kalau kita membaca bismillah ketika kita mengerjakan perkara haram ini, ditakuti kitanya menghina pula. Lepas bismillahirrahmanirrahim, perbuatan sebegitu boleh menyebabkan kufur. Kalau kita niat memperlekeh ataupun menghina lafaz bismillahirrahmanirrahim, yang kita baca ketika kita melakukan perbuatan ataupun perkara-perkara haram, dia boleh menyebabkan kita menjadi kufur, kerana terkandung dalam bismillah itu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berhati-hati, jangan suka mempermain-mainkan, jangan suka memperlekeh-lekehkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Hari ni ramalah di antara kita ni tulis bismillah di baju, masuk tanda, berada di tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai lah. Sedangkan dalam masa yang sama lafaz bismillah ada di pakaian dia. Duduk di kelab malam, pakai pakaian ditulis bismillahirrahmanirrahim. Perbuatan sebegitu boleh mendatangkan hukumnya haram. Dan kalau disertakan pula kerana bertujuan untuk menghina atau melekeh-lekehkan, mempermainkan bismillah, lafaz bismillah itu, maka boleh membawa kepada kufur. Itu dia, membawa kepada kufur. Baiklah.
Kemudian yang terakhirnya, yang keempat, hukum membaca bismillah ini makruh. Makruh hukumnya apabila kita hendak melakukan perbuatan ataupun amalan yang makruh zati. Kalau makruh perbuatan makruh aridi, tak makruh kita baca bismillah, bahkan sunat. Dah sunat untuk kita baca bismillah bagi perbuatan yang makruh aridi. Contohnya makan sesuatu yang makruh, seperti dikatakan oleh guru kita, budu, makan budu. Maka diri budu itu sahaja makruh kerana dari segi proses pembuatannya proses dia tu kalau kita lihat secara zahirnya dia banyaklah perkara yang menjadikan wudu tu makruh. Jadi wudu ni hukumnya makruh aridi, makruh yang mendatang. Selagi kita tidak makan wudu itu, diri wudu itu tidak makruh. Diri wudu itu tidak makruh. Apabila kita makan, itu baru dikatakan makruh. Maka makruh aridi ini, kata setengah ulamanya, sunat juga kita mulakan dengan bismillah. Begitu jugalah kita memakan buah petai, buah jering. Itu makruh aridi. Sebabnya kalau kita makan buah petai yang baunya boleh mengganggu orang lain, ketika bercakap, lebih-lebih lagi ketika solat berjemaah, maka hukumnya makruh. Tapi kalau dia tidak mengganggu bau itu, tidak mengganggu orang lain, tidak berbau, maka hukumnya tidak makruh. Dia itu dipanggil makruh aridi, makruh yang mendatang, makruh dengan sebab apabila makan dia berbau. Kalau tidak berbau, dia tidak makruh. Maka dari segi hukumnya, makan makanan sebegini seperti petai, durian, segi hukumnya sunat kita baca bismillahirrahmanirrahim, kerana ia bukan perkara makruh zati, ia hanya makruh aridi. Kalau kita dapat kawal bau mulut kita bila memakan makanan ini, seperti sama juga dengan wudu, maka ia tidak mendatangkan makruh kepada dari segi hukumnya dia tidak mendatangkan makruh. Sebab tu dia panggil bagi perkara yang makruh aridi ini, sunat juga kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang makruh zati sahaja yang makruh kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, perkara makruh zati. Contoh perkara makruh zati ini seperti kita berada berseorangan di dalam bilik, kemudian kita berbogel, pecat pakaian, berbogel, tak ada benang seorat pun, dengan syarat kita berseorangan dalam bilik lah, ataupun duduk dalam keadaan berseorangan, tidak ada orang lain. Kalau ada orang lain, haram hukumnya. Kita menanggalkan pakaian kita, berbogel dengan bismillahirrahmanirrahim, hukumnya makruh. Kerana walaupun dalam mazhab kita Syafi'i, walaupun kita berseorangan, makruh juga kita berbogel tanpa tujuan yang dibenarkan oleh syarak. Kalau ada tujuan tertentu yang dibenarkan oleh syarak, tidak makruh. Walaupun berseorangan. Kalau dalam kelompok yang ramai, ada orang lain selain daripada kita, maka haram hukumnya, kerana aurat. Jadi sama juga dengan masalah perkara haram. Kalaulah kita memulakan perbuatan makruh aridi ini dengan bismillahirrahmanirrahim, makruh zati ini dengan bismillahirrahmanirrahim, kalau kita mulakan,
Perbuatan makruh zati ini dengan bismillahirrahmanirrahim atas dasar nak melekehkan, nak mempermainkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka hukumnya juga boleh menyebabkan haram dan membawa kepada kufur. Itu kena berhati-hati. Jangan ada qasad, jangan ada niat dalam hati untuk menghina, memperlekehkan Quran ini. Apa ni bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Itulah dia. Secara ringkasnya huraian keterangan berkenaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ataupun disebut juga lafaz bismillahirrahmanirrahim ini dengan secara pendeknya ialah basmalah. Lafaz basmalah. Sebagaimana alhamdulillah dikatakan hamdalah. Kalau kudusun subuhun kudusun, kalau subuhun dikatakan tasbih, kudusun dikatakan takdis, Allahu akbar dikatakan takbir. Itu dia. Okey, cukup setakat tu. InsyaAllah kita akan sambung pula lafaz perkataan alhamdulillah wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mi nak pergi balas ke tak Mi? Tak.